Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Syarif Zamawang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Khamis 7 Disember 2023. Pembinaan projek mega empangan hidroelektrik Ulu Padas dari Ulu Tomani ke Babong Tenom bakal mengatasi gangguan bekalan elektrik di Sabah selepas siap sepenuhnya pada tahun 2030. Projek mega berimpak tinggi yang bernilai 4 bilion ringgit itu dibina di bawah rancangan Malaysia ke-12. Wartawan Mulih Kobong ada butirannya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyempurnakan upacara pecatana pembinaan empangan hidroelektrik dan skim bekalan air Ulu Padas ke Mabung pagi ini. Empangan hidroelektrik dan skim bekalan air Ulu Padas ini dibina di Sungai Meligan Sepitang melibatkan kawasan seluas 4,095 hektar. Ia menggunakan sumber air Sungai Meligan sehingga ke Sungai Padas Ulu Tomani ke Mabung sebagai pusat penjanaan kuasa elektrik. Megawatt ini akan memberi nilai tambah kepada output masa kini. Pengeluaran semasa elektrik keseluruhan Sabah itu 1,100. So 187.5 megawatt ni akan memberi manfaat kepada keseluruhan negeri Sabah. Kini terdapat 2 stesen jenakuasa hidro di Tenem iaitu di Kampung Pangi yang membekalkan sehingga 66 megawatt elektrik dan jenakuasa Telekosang ke Mabung yang membekalkan 40 megawatt elektrik. Sementara itu, penduduk ditemui menyifatkan projek ini akan memberi pelbagai manfaat. Berterima kasih juga untuk pembangunan seluruh rakyat di kawasan Kimabung hingga Kaulula. Memberi peluang kami pekerjaan semasa pembinaan dan satu pembangunan juga untuk jana kuasa iaitu elektrik dengan air lah, 2 dalam 1 pembangunan tersebut situ. Ini saya mengharap bakalan elektrik berterusan, bukan seperti yang sekarang ini kadang-kadang blackout gitu. Jadi kita mengharap biar itu bakalan elektrik untuk mencukupi kita punya bakalan elektrik dan tidak akan blackout lagi. Ya, ucap terima kasih dengan kerajaan. Projek kendalian Sabah Energy Corporation ini juga bakal mewujudkan 3,000 peluang pekerjaan. Laporan Muli Gebong, RTM. Sempena lawatan Perdana Menteri ke Sabah, Datuk Seri Anwar juga akan merasmikan Karnival Hari Penjaya dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan HPPK 2023 di Buhaban Square Penampang tengah hari ini. Karnival selama 3 hari itu merupakan anjuran Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi. Saya mengambil kesempatan ini ingin menyeru kepada semua penduduk di daerah Penampang ini dan sekelilingnya dan juga penduduk di negeri Sabah untuk sama-sama meraihkan SPPK ini kerana ini adalah julung-julung kali diadakan di negeri Sabah dan juga di daerah Penampang. Kira-kira 30,000 pengunjung dijangka memeriahkan karnival tersebut yang menyediakan lebih 255 gerai jualan dan pameran. Konsert yang menampilkan artis tempatan serta cabutan tiket bertua merupakan antara tarikan karnival HPPK 2023. Sejurus selepas majlis tersebut, Perdana Menteri akan meneruskan lawatan kerja ke wilayah Persekutuan Labuan. Lebih banyak pertubuhan bukan kerajaan NGO diajak tampil mengadakan kempen advokasi untuk memberi kesedaran mengenai isu kekerasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan. Usaha itu penting bagi memberi kefahaman mengenai bentuk keganasan mental dan fizikal khusus kepada golongan berkenaan. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Flavia Eng menegaskan budaya menormalisasikan kes keganasan dalam masyarakat perlu dihapuskan. Kita menyarankanlah lebih banyak ya NGO di luar sana ya untuk teruskan usaha murni seperti ini untuk kempen menyedarkan ya orang ramai di luar sana terutamanya kepada kaum wanita. Beliau ditemui media selepas merasmikan penutupan kempen 16 hari aktivisme hentikan keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, Jehwa, Hasilina Ismail yang juga pengerusi penganjur berharap kempen dapat diperluas ke daerah lain bagi menyebarluaskan kesedaran mengenai keganasan terhadap golongan berkenaan.
Kita mengharapkan ada lagi NGO yang tampil untuk bekerjasama dengan kita untuk kita sama-sama dalam program ini, mungkin di daerah lain, bukan di Kota Kinabalu. 100 peserta dalam kalangan NGO, guru kaunseling dan pelajar sekolah menyertai forum sempena kempen ini. Unit Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth HQE2 akan terus memperhebatkan kempen derma darah bagi memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk keperluan pesakit. Menurut Pegawai Perubatan HQE2, Dr. Safini Mat Ali, bekalan darah dijangka mengalami penurunan menjelang cuti sekolah dan perayaan. Sehubungan itu, orang ramai dirayu tampil menderma darah bagi mengisi tabung darah hospital secara berterusan. Harapan kita sekarang, kita mengharapkan lebih ramai penderma yang datang untuk menderma darah sebab kita tahu dalam masa terdekat ini kita akan ada musim perayaan. Kita takut tidak ramai penderma yang akan datang. Beliau ditemui selepas menyelaras kempen derma darah anjuran Unit Perubatan Transfusi HQE2 dengan kerjasama RTM Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Sementara itu, penderma darah menyifatkan amalan mulia ini dapat membantu menyelamatkan banyak nyawa, khususnya pesakit thalassemia. Sebenarnya derma darah ni bukan bantu kita punya badan sendiri saja, kita boleh bantu orang lain. Jadi daripada kita diam-diam, bagus kita recycle kita punya darah, di samping bantu orang lain. Darah saya ialah untuk thalassemia. Jadi saya regular donor lah, every 3 months ataupun every 2 months. So selepas derma memang rasanya baguslah. Pewujudan Taman Warisan Sandakan bakal merancangkan lagi aktiviti pelancongan daerah apabila ia dibuka kepada orang awam kelak. Taman berkonsepkan hutan dalam bandar itu hasil usaha Jabatan Perhutanan Sabah yang turut mengekalkan bahan bersejarah. Wartawan Mazdan Yunus ada butirannya. Mula dibina pada tahun 2001 sempena program restorasi hutan, taman yang terletak di belakang bangunan Ibu Pejabat Perhutanan Sabah ini menyediakan beberapa tarikan yang pasti memukau pengunjung. Antaranya landasan lokomotif pembalakan yang merupakan peninggalan sejarah yang digunakan pada era 80-an. Kami sudah ada history sejarah ini penggunaan lokomotif kereta api dulu digunakan untuk mengangkut balak dan kami dapat kekalkannya dengan derma daripada syarikat yang beroperasi menggunakan lokomotif pada era 80-an itu. Sesuai dengan konsep hutan dalam bandar, taman buatan manusia ini turut dilengkapi taman rusa yang menempatkan 11 ekor haiwan pemamah biak ini. Bagi pencinta burung, Taman Warisan ini turut menyediakan 3 buah menara peninjau. Ia bagi memudahkan pengunjung melihat pelbagai spesies burung, termasuk spesies burung enggang, burung helang dan burung hantu yang jarang ditemui di tempat lain. Lebih 200 spesies pokok turut ditanam di sini yang diselenggara dengan rapi bagi memastikan ia sentiasa bersih dan segar. Kita pruning dia, cantik dia, kasih lurus supaya dia lebih mantap lagi. Ya. Kalau macam sekarang ni pun boleh nampak sudah tidak ada pokok-pokok yang build semua pun rata habis semua. Pada masa ini, taman yang turut dilengkapi pelantar pejalan kaki, taman epifit dan taman orkid ini hanya dibuka kepada pemohon untuk tujuan pembelajaran dan penyelidikan. Mungkin dalam tempoh 2 tahun dari sekarang, selepas semua kemudahan kami rasakan mencukupi untuk program-program pendidikan alam sekitar dalam masa yang sama, rekreasi untuk keluarga sudah pun ada di sini, maka insyaAllah kami akan membukanya. Pewujudan taman ini umpama serampang 2 mata dalam usaha mengimbangi kelestarian alam semula jadi sekaligus sebagai tarikan pelancong. Taman Warisan Sandakan mampu menjadi pusat pelancongan yang akan mendatangkan dan meningkatkan ekonomi yang ada di daerah Sandakan ini. Selain itu, pemandangan yang hijau ini akan membantu merehatkan minda kita. Saya Mazdan Yunus untuk RTM. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.